ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah. Pemandu saya bawa daripada Puchong 14. Itu nasib baik tak pecut lagi, tuan-tuan. Sebab nak kejar, habis isyak saya pun habis solat, terus saya kemari, tuan-tuan. Memenuhi undangan tuan-tuan. Terima kasih dan atas kesabaran. Minta maaf tuan-tuan. Habis pecut aku. Jalan pula agak sibuk. Tapi tak apalah tuan-tuan, kita dapat berhimpun pada malam ni untuk sedikit tazkirah mengenai Ramadan. Saya pun dah beberapa kali di blog tuan-tuan ini untuk tazkirah ini, walaupun berlalu agak malam. Biasalah tuan-tuan, malam kan, kalau kita kuliah ni malam, betul tak? Kalau kita balik rumah main YouTube, tengok TV, sampai 3 jam. 3 kali, 3 kali apa tuan-tuan? 3 kali cas telefon. Tapi cuma malam ini kita hidupkan dengan tazkirah, tahlil, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menyambut Ramadan. Kenapa kita perlu tunggu Ramadan? Kenapa kita menanti Ramadan? Sebab itu kalau kita perasan tuan-tuan, kalau kita perasan, Nabi SAW berdoa dalam hadisnya, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Daripada bulan Rajab lagi Nabi baca doa ni, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada Ramadan. Maknanya tuan-tuan, 2 bulan. 2 bulan Nabi tunggu nak sampai bulan Ramadan. Kenapa kita disuruh tunggu Ramadan? Dan Ramadan akan sampai minggu depan tuan-tuan. Kalau ikut kiraan hisab, kita akan lihat anak bulan pada 1 hari bulan April, hari Jumaat malam Sabtu maghrib itu. Tapi mengikut kiraan anak bulan tak nampak. Jadi Sabtu boleh makan lagi tuan-tuan. Jadi kita akan berpuasa pada 3 hari bulan. Itu kiraan hisab. Ataupun kita tengok pengumuman penyimpan mahar besar. Tinggal lagi lebih kurang seminggu sebelum kita nak sampai kepada Ramadan. Kenapa kita perlu tunggu Ramadan? Sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadisnya. Hadis yang biasa kita dengar, tapi hadis ni pelik. Sebab Nabi pijak anak tangga yang pertama daripada mimbar, Nabi kata apa? Amin. Pijak yang kedua, Nabi kata amin. Pijak yang ketiga, Nabi kata amin. Bila Nabi turun, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa makna ni? Yang pertama, bila aku pijak anak tangga mimbar yang pertama, Jibril datang kepada aku dan berkata, siapa yang masih ada kedua ibu bapanya, dia tak dapat syurga, orang tu cilaka malam. Aku pun berkata amin. Aku pijak anak tangga yang kedua, Jibril menyebut lagi, siapa yang sampai kepadanya Ramadan, dia tak mendapat keampunan Allah, orang tu pun cilaka. Aku berkata amin. Nabi pijak anak tangga yang ketiga, Jibril kata apa? Siapa yang nama engkau disebut Muhammad, dia tidak selawat sallallahu alaihi wasallam, orang tu pun cilaka. Jadi apa tuan-tuan, orang cilaka ni maksudnya malam. Bila Ramadan ini, bila sampai Ramadan, apa yang kita nak cari tuan-tuan? Apa yang nak kita cari daripada Ramadan? Ramadan ni dah datang bertahun-tahun. Ramadan ini dalam satu hadis yang panjang, dalam kitab yang lagi besar tuan-tuan, daripada Salman, Nabi sebut panjang hadis tu. Antaranya Nabi apa dia? Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Yang pertama Ramadan ini bulan rahmat.
Bulan keberkatan, kasih sayang Allah. Allah Ta'ala nak bagi apa? Nak bagi rahmat, nak bagi keberkatan. Tapi selalu orang kita fikir keberkatan rahmat ni, tuan-tuan, duit je, kan? Betul? Ni yang kita duduk ni, tuan-tuan, ni rahmat ni. Ni rahmat. Lalu berapa ramai orang nak cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramai orang nak cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis macam ni, tuan-tuan? Sebab hanya orang terpilih saja boleh datang. Sebab tu saya tak kecil hati, tuan-tuan. Ini ramai, tuan-tuan. Ini ramai. Tadi saya kat Puchong, masjid Puchong, tuan-tuan, ni lagi ramai. Lagi ramai, tuan-tuan. Boleh kira dengan jadi, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau majlis macam ni, tuan-tuan, saya nak bagi tahulah, tuan-tuan, kalau majlis macam ni, promosinya bukan sekadar dalam WhatsApp. Promosinya bukan sekadar apa dia, dalam apa dia, WhatsApp ke apa ke, kan? Kita jumpa kawan kita, kalau kita ni kan, saya pun dah 5 siri, fahamlah maksud tuan-tuan, dah 5 siri, apa lagi yang 6 dah 6 siri dan 7 siri, tahu tuan-tuan, umur dah 6 siri 7 siri, bagi tahu kawan-kawan. Kalau kita dah 6-7 siri ni, umur dah 60-70, kita tak jadi geng masjid, geng surau, geng kuliah, bila lagi kita nak jadi? Nak tunggu bila? Kalau kita dah umur 60-70, kita tak jadi geng masjid, geng surau, geng kuliah, bila lagi? Tanya, bila lagi? Semua geng kita dah rasa, tuan-tuan ya, geng pop ye dah rasa dah, geng bell bottom dah rasa, geng golf, geng motor, geng kereta, semua geng kau dah rasa. Geng masjid, geng surau, geng kuliah aja yang belum kau rasa. Sedangkan itulah yang nak menyampaikan kita apabila besok, yang amat penting sekali apabila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu, tuan-tuan, kalau orang yang dapat datang nak mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, kalau betul-betul orang tu mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keampunan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, keampunan dan akhirnya pun dia pembebasan daripada api neraka. Allah nak bagi kita bersihkan dosa, nak bagi kita keampunan, nak bagi kita rahmat. Sebab itu kita tunggu Ramadan. Sebab itu kita tunggu Ramadan, tuan-tuan. Seronok. Ini satu lagi. Bila nak sampai Ramadan ni, kita tanya diri kita, tuan-tuan, seronok tak seronok? Kalau dalam hati kita, tuan-tuan, tak ada rasa seronok, Allah, Ustaz, nak puasa dah ke? Ya Allah, letih Ustaz. Macam dia baru belajar puasa, padahal puasa tu dah bertahun-tahun. Kalau sampai Ramadan dia tak rasa seronok, tuan-tuan, tu masalah, ada masalah dalam hati dia, ada masalah dalam iman dia, ada masalah. Sebab apa? Nabi berdoa daripada bulan Rejab nak sampai ke Ramadan 2 bulan. Nabi minta panjang umur sampai Ramadan. Sampai kepada kita, tuan-tuan, Allah, Ustaz, nak puasa dah ke? Kan? Betul? Hakikatnya hari ni apa, tuan-tuan? Ni cerita saya semalam. Semalam apa? Jumaat. Semalam lah. Semalam saya pergi satu bank. Tak payah sebut bank apa, dekat mana, sensitif. Tuan-tuan ya. Saya sampai kat kaunter, saya tak ada kad, tuan-tuan ya. Old fashion, masih pakai buku, tuan-tuan. Tiap kali jumpa kat kaunter, bila nak tukar kad encik, nantilah saya senang saya tukar. Saya sampai kat kaunter, tuan-tuan, apa berlaku? Saya dengar lagu Hari Raya, lagu Piramli. Di hari raya terkenang daku. Cukup. Saya bukan penyanyi, tuan-tuan. Saya kata, cik, ni bukan lagu raya ke? Yalah, ni kami pasang lagu raya.
Raya lambat lagi, nak membangkitkan semangat puasa, kami pasang lagu raya. Astaghfirullahalazim. Itu jawapan dia. Betul ke tak betul kerani? Counter tu pasang lagu raya. Jadi saya pun seronoklah sebut lagu raya, tuan-tuan. Tapi dia pasang tu slow lah, taklah kuat. Saya tanya, kenapa pasang lagu raya? Raya lambat lagi. Nak membangkitkan suasana, nak puasa, cik. Dia kata, apa punya kepala otak engkau? Nampak, tuan-tuan? Berapa ramai orang dah buka jualan hari raya, puasa belum lagi. Nampaknya orang kita ni advance ke depan, tuan-tuan. Betul? Advance ke depan apa? Dia tak nampak puasa, yang dia nampak raya. Confirm, tuan-tuan, baju raya dah siap. Ada budak pejabat saya nak buat baju raya, orang dah tak terima dah. Nasib lah kau, pakailah baju lama. Orang bagi kain dah berbulan dah suruh buat, kau lambat. Tuan-tuan, nampak tak? Hakikatnya apa? Kita advance ke depan. Kita sibuk nak sambut hari raya, puasa kita tertinggal. Raya ni, tuan-tuan, raya sebenarnya raya ni. Raya ni untuk orang yang puasa je. Orang yang tak puasa tak boleh raya. Jadi siapa yang tak puasa, dia sambut hari raya, cakap kat dia, tak malu. Kan? Tak malu. Nampak, tuan-tuan? Sebab apa Nabi tunggu, tuan-tuan? Sebab apa Nabi tunggu nak sampai kepada Ramadan? Sebab nak dapat rahmat Allah, nak dapat kasih sayang Allah. Kita nak dapat rahmat Allah, tuan-tuan, nak berjaga sekejap, dan nak dengar kuliah sekejap tak boleh, tuan-tuan. Confirm kalau tak ada kuliah, malam ni kita duduk kat rumah pun kita buat. Confirm tengok TV, confirm kita tengok WhatsApp, confirm kita tengok Netflix, confirm kita tengok wayang. Betul? Itu hakikatnya. Jadi macam mana kita nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kalau dalam hati kita, kalau boleh tangguh seminggu puasa, boleh tak Ustaz? Kalau boleh ajak lagi seminggu puasa, boleh tak Ustaz? Puasa suruh lambat, raya suruh cepat. Betul? Orang tanya, Ustaz bila nak raya? Astaghfirullahalazim. Ingat apa tanya bila nak puasa, bila nak raya Ustaz? Nampak, tuan-tuan? Psikologi orang kita memang itulah dia. Jadi kat mana ibadat kita dalam bulan Ramadan nanti? Kalau kita nak cari rahmat Allah, apa yang kita nak buat? Apa perancangan? Sebab Ramadan ni bulan yang besar, yang Masya Allah, Nabi tunggu 2 bulan, berdoa 2 bulan. Ulama 6 bulan. Ada ulama berdoa 6 bulan nak jumpa pada Ramadan. Kalau boleh nak mati pun Ramadan. Hebat tak? Nak mati pun minta dalam bulan Ramadan. Tapi kita kalau boleh Ramadan jauh lagi boleh. Ini Ramadan musim panas, Ustaz. Mana dia tahu musim panas? Ramadan ni, tuan-tuan, ikut kaji cuaca pun dia, tuan-tuan. Peralihan antara monsun barat laut, monsun timur laut dengan monsun barat laut. Jadi sampai bulan 5 ni cuacanya kejap hujan, kejap panas. Macam kita kan, petang hujan, tengah hari panas, petang hujan. Nampak, tuan-tuan? Siapa kata puasa ni panas? Risau benar kalau panas, kan? Betul? Kalau boleh puasa hujan. Tapi kalau hari lain, kalau boleh biar panas. Nampak? Takci manusia. Nampak, tuan-tuan? Jadi sebab itu Nabi tunggu nak sampai kepada Ramadan. Sebab Ramadan ini apa dia? Bulan keampunan. Ramadan ni bulan barakah. Orang nak minta ampun, orang nak sedekah, pahala puasa berganda-ganda. Nak tingkatkan darjat kita daripada orang beriman, nak sampai darjat muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa, menjadi orang yang muttaqin. Nak mengangkat darjat daripada mukmin yang beriman kepada satu lagi tingkatan, iaitu tingkatan muttaqin. Syaratnya kena puasa, bukan sekadar puasa. Kata Nabi, kalau orang ni puasa, tuan-tuan,
Puasa cuma dia tak apa dia, tak makan, tak minum, mulut tak jaga, telinga tak jaga, tangan tak jaga. Tak perlulah puasa, dia kata Allah Ta'ala tak berhajat dengan puasanya. Tak ada nilai puasanya di sisi Allah. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah meletakkan puasa ni 3 tahap. Pertama, tahap orang biasa, macam kita lah, cuma tak makan, tak minum, tangan, mata, main YouTube. Bulan puasa, tengok YouTube, kemain punya hebat tuan-tuan. Baca Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tak lalu ustaz, banyak lagi, bila nak khatam? Kena pula Quran tebal tuan-tuan. Dia tengok dia ustaz, tak lalu nak khatam ustaz. Baru 2 ayat tuan-tuan, baru 2 ayat, tak lalu minta syurga. Mengaji 2 tarik saja. Tak macam mana tuan-tuan? Kita minta syurga, betul? Kita minta syurga, ngaji 2 ayat saja. Alif Lam Mim. Udahlah ustaz, ngantuk. Tapi kalau saya tengok YouTube tuan-tuan, tak ngantuk-ngantuk. Kan? Cuba tengok Netflix, cuba tengok cerita Korea tuan-tuan dia, cuba tengok cerita petang-petang, kan? Tajuknya saya pun menyampah tuan-tuan. Suamiku seorang pendusta. Kan macam mana? Apa? Lelakiku pendusta. Apa ke tajuk? Tengok tajuk pun menyampah tuan-tuan. Tak tahulah ramai yang suka, tak tahulah tuan-tuan. Saya tengok tajuk pun menyampah. Sebab saya memang tak tengok cerita Melayu tuan-tuan. Dah lama tak tengok TV, terlupa tengok TV tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita ada masa dalam bulan Ramadan, sekarang pun kita ada masa buat benda pelik-pelik, cuba tanya diri kita, kenapa aku tak ada masa nak tengok Al-Quran? Kita minta syurga. Kalau aku ada masa bersembang, kenapa? Kalau aku ada masa boleh melepak, kenapa aku tak ada masa untuk tahajud? Orang kalau bersembang tuan-tuan sampai ke pagi tahan, betul tuan-tuan? Tapi kalau suruh tahajud 2 rakaat, penat ustaz, dan penat. Tapi kita minta syurga, betul? Kalaulah malaikat tu macam orang tuan-tuan, kalau malaikat tu macam orang, tentu malaikat tu pelik orang minta syurga, amal ciput dia. Kalaulah malaikat tu macam orang tuan-tuan, ni confirm tak dapat ni. Kau punya amal, ya Allah, minta syurga. Amal berapa persen? Berapa persen daripada masa tuan-tuan? Betul tuan-tuan? Tuan-tuan masa banyak kan? Sebab yang depan saya ni ramai YB tuan-tuan. YB bukan yang berhormat, yang besar kan? Yang besar apa lagi buat tuan-tuan? Pagi minum teh, petang lepas sekali lagi, malam cawan lagi, kan? Apa lagi? Orang pencen kan? Sebab tu saya pun rasa nak pencen tuan-tuan. Seronok tengok orang pencen tuan-tuan, relax kan? Pagi-pagi pergi surau, lepas surau kena mati canai, lepas tu balik tidur sebentar dulu, bangun pula zuhur, sembahyang pula, makan lagi tuan-tuan kan? Seronok jadi orang pencen tuan-tuan kan? Tu kalau boleh saya, tapi lama lagi nak kerja tuan-tuan, tak lalu. Tak tuan-tuan, kita ada masa. Cuba kita fikir, aku minta syurga, aku minta syurga kepada-Mu ya Allah, betul? Bulan Ramadan Nabi suruh apa tuan-tuan? Nabi suruh minta syurga, jauhkan daripada neraka. Kau minta lah dalam bulan Ramadan ni 2 benda engkau minta syurga, jauhkan daripada neraka. Satu lagi apa? 2 perkara lagi Tuhan kamu sangat suka. 2 perkara yang Tuhan kamu suka sekali bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala suka. Apa dia? La ilaha illallah. Satu lagi, istighfar. La ilaha, betul tak tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, kita lepas tahlil pula lah, lepas daripada tarawih kan, kita kan la ilaha illallah. Patutnya banyak tuan-tuan. Ini 33 itu pun orang komplain, Pak Imam tahlil itu pendek, sudahlah 5 sudah, la ilaha illallah, dah, lepas tu doa.
Allah, Nabi suruh banyakkan la ilaha illallah. Itu yang ulama-ulama kita susun lepas daripada tarawih. Lepas daripada tarawih kita tu la ilaha illallah, la ilaha. Banyak pun tak apa. Memang Nabi memang suruh. Satu lagi istighfar. Sambil duduk, sambil masak, sambil apa? Istighfar. Ini bila istighfar, bila periuk meletup, apa tu? Astagfirullahaladzim. Itu aja. Nasib baik periuk meletup. Kalau periuk tak meletup, tak istighfar. Kenapa? Jadi apa tuan-tuan? Kalau perbuatan-perbuatan ini kita tak buat dalam bulan Ramadan, maka rugi gitu. Jadi susun tuan-tuan, ya. Fokus kita sekarang ni, kita susun apa yang nak kita buat Ramadan. Pukul berapa aku nak bangun? Pukul berapa aku nak bangun? Sebab malam aku nak tahajud, ya, aku nak tahajud. Pukul berapa nak bangun? Kalau orang perempuan, ada satu lagi tugas, menyediakan sahur. Ni orang lelaki pula, dia dah order dah, maknya besok sahur kau jangan lupa kari kepala ikan. Ya Allah, sahur kari kepala ikan. Ingatkan buka puasa, sahur kari kepala ikan. Memang cantik ya tuan-tuan, ya? Memang terbaik tuan-tuan, ya? Tak apa tuan-tuan, memang Nabi suruh makan. Sahur ni memang Nabi suruh makan tuan-tuan, ya? Gitu. Itu tuan-tuan, segitu tu kan, sodok mata tak buka tuan-tuan, mata tak buka, sodok 2 pinggan. Kalau mata dibuka tuan-tuan, mau setengah periuk kan. Tak apa, makan. Nabi memang suruh makan sahur. Saya ni jenis orang tak boleh sahur tuan-tuan, sahur pun sikit-sikit. Saya memang jealous betul tengok orang boleh sahur tuan-tuan, kan? Mata tak buka tu, sodok 2 pinggan. Kita nak mengambilkan sikit tu pun tak lalu, kan? Jadi orang tak, susah nak sahur kan. Jadi kalau saya tengok orang boleh sahur ni, makan lah tuan-tuan, makan. Pukul berapa kita nak bangun? Pukul berapa kita nak sahur? Pukul berapa kita nak tahajud? Okey, yang tu kita kena susun. Kita ada jadual. Okey, bila aku nak baca Quran? Ramadan ni, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan lah diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk kepada manusia, hudan linnas, dan yang membezakan, yang menjadi pembeza antara yang betul dan yang salah. Bila kita nak baca Al-Quran, bila kita nak tadarus, target bulan ni Ramadan ni, berapa kali aku nak khatam? Berapa kali nak khatam? Jangan khatam aja tuan-tuan, jangan khatam aja, tak baca, khatam je lah ustaz. Macam tak ci tuan-tuan. Ramadan ni berapa kali kita nak khatam tuan-tuan? Sebab pahala Ramadan ini berganda-ganda. Sunat jadi pahala wajib. Yang wajib 70 kali ganda. Nampak? Ramadan ni bulan pahala. Allah Ta'ala nak bagi pahala. Yang sunat jadi pahala wajib. Yang wajib 70 kali ganda. Tak ada bulan lain. Bulan lain tak ada. Ramadan saja. Sebab tu nak sedekah ke, nak buat baik ke, nak bagi duit raya ke, bagi Ramadan. Ustaz, nanti raya nak bagi apa? Bagi lagi. Kita nak bagi orang tuan-tuan, bagi dalam bulan Ramadan, sebelum habis Ramadan bagi. Nak sedekah, nak bayar zakat, Ramadan. Cantik, pahala berganda. Baca Quran lah pahala paling senang. Alif Lam Mim. Alif 1 tu 10. Ramadan ganda ni. Alif Lam Mim tu 3 huruf tu, berapa puluh banyak pahala dapat. Masya Allah. Itu baru Alif Lam Mim. Surah lain 1 juzuk. Saya jumpa seorang tuan-tuan, banyak kali saya sebut, masa PKP satu hari tuan-tuan 10 juzuk boleh buat. Tak tahu nak buat apa. Saya baca Quran satu hari 10 juzuk. La ilaha illallah. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kita tuan-tuan, jangankan 10 juzuk, 2 juzuk berbuih mulut tuan-tuan. Berbuih mulut tuan-tuan.
nasib baik tak pitam. Nampak? Tuan-tuan, Masya Allah, hebat orang ni tuan-tuan. Satu hari 10 juzuk. 3 hari khatam, 3 hari khatam. La ilaha illallah. Musim PKP. Kita tuan-tuan, tahun ni berapa banyak yang kita nak khatam Quran? Berapa? Sekali? 2 kali? Sekali okey lah Ustaz. 2 kali gagah agak lagi. Cukup lah tu. Baru 2 kali tuan-tuan. 2 kali khatam, okey. Satu hari 2 juzuk, sebulan khatam 2 kali. Okey. Tarawih. Tarawih ni tuan-tuan tak ada bulan lain. Bulan Ramadan saja. Tarawih ni sunat tuan-tuan. Tarawih ni sunat. Yang paling penting bukan tarawih. Sembahyang fardu berjamaah tu yang paling penting. Orang kita duk sibuk tarawih tu sunat, datang setahun sekali. Yang fardu satu hari 5 kali, hari-hari datang. Di mana kita? Kita kat mana? Okey, tak apalah, Ramadan ni kita nak tarawih. Tarawih ni kita nak berapa? Pak Imam 8 mudah lah. Macam biasa lah. Tak payahlah suruh ngada-ngada buat 20. Tak ada orang. Enggak tuan-tuan, ada satu masjid tuan-tuan dekat-dekat sini juga. Pak Imam tu sampai nak letak jawatan. Tak kata Ustaz, kenapa nak letak jawatan? Apa tak letak Ustaz? Tarawih malam 7 orang saja. La ilaha illallah. 7 orang tuan-tuan tarawih. Mau tak letak jawatan Pak Imam tu kecil hati. Itu baru permulaan Ramadan. Kena hujung Ramadan, entah-entah surah pun dah tutup. Tutup dah Ustaz. Balik kampung dah lah. Tahun ni boleh balik kampung tuan-tuan. InsyaAllah boleh ya. Jangan tuan-tuan ya. Jangan tak balik ni. Dah 2 tahun tak balik Ustaz. Bukan tumbang surah, tumbang kerajaan. Main tuan-tuan ya. Boleh tumbang kerajaan tuan. Pilihan raya weh. Sebab tak balik raya. Dah 3 kali mana haji Ustaz, 2 kali dah lah. Enggak tuan-tuan ya. Okey. Itu Quran. Berapa banyak kita tarawih kan? Sungguh tak sungguh kita nak besar tarawih. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak sambut Ramadan ni, kita nak bagi semangat. Macam kita nak sambut raya lah tuan-tuan. Kenapa bila kita nak sambut raya tuan-tuan kan, kita beli baju baru kan, tampil baru, semua baru sebab nak sambut hari raya. Jadi kalau nak rasa semangat tuan-tuan, Ramadan ni aku nak beli sejadah baru mahalnya, made in Turkey, memang tenun tangan, selai 1000. Ada berani? Jangan Ustaz, hilang sejadah sekarang. Selalu sejadah orang tak pandang kan, ini sejadah hilang sebab sejadah mahal. Tak apa tuan-tuan, kita nak salat. Makcik-makcik kan, yang telekung dah berkulat tu buang lah. Bukan berkulat dah, tubuh cendawan dah telekung. Tukar, ganti telekung yang baru sebab kita nak tarawih kan. Orang lelaki baju baru, kain pelekat baru, kopiah baru, sejadah baru. Sebab apa? Kita nak ibadat Ramadan. Raya tu kemudian keluar dulu. Boleh? Enggak kan? Baru datang semangat. Dah buat jadual, malam ni aku nak tarawih mana. Kadang-kadang ada orang tarawih tuan-tuan, ni 2 malam, surah ni 2 malam, surah ni 2 malam. Habis pusing kata. Ada buras saya tuan-tuan, dia dah pencin, laki bini dah pencin. Dia keluar asal, malam baru balik. Memang petang tu memang dia tak ada kat rumah. Buka pun kat masjid. Sebab kat masjid dah ada buka. Masjid ni 2 malam, masjid ni 2 malam, masjid ni 2 malam, dia rawan tuan-tuan. Sampai habis tarawih baru dia balik. Masya Allah, macam orang musafir tuan-tuan. Tak perlu nak apa dah tuan-tuan. Nak sediakan sibuk nak buka puasa, fokusnya ibadat. Ramadan ni bulan ibadat. Bulan ibadah, bukan bulan juadah tuan-tuan. Faham? Bulan ibadah, bukan bulan juadah tuan-tuan. Macam-macam mintaan kan. Jangan lupa bubur kacang. Lusa pengat ni pula, pengat pisang. La ilaha illallah. Penat orang perempuan kan, pening kepala Ustaz. Buka je kat masjid. Jadi tuan-tuan ya, satu lagi, yang buka kat masjid jangan banyak songeng.
Yang nak buka kat masjid surau tuan-tuan, apa masjid surau letak, jangan komplain. Pernah sekali tuan-tuan, saya jaga masjid dulu, diangkat sirapnya. Ustaz tak nampak tembus tu Ustaz. Tembus nampak tu maknanya sirap cair lah. Angin betul tuan-tuan. Sirap cair, Ustaz tak nampak cair tu. Kan? Kalau ada sirap cair, malam besok kau bawa ada sirap. Lepas tu komplain pula, Ustaz, ini tamar ke asam jawa? Cis, aku mana pernah letak asam jawa. Cuma tamar tu bila dah penyek tuan-tuan, dengan asam jawa lebih kurang aja kan. Tapi saya tak pernah lah letak asam jawa tuan-tuan, gila tuan-tuan. Marah orang. Cuma tamar tu bila dah penyek-penyek tuan-tuan, dia macam asam jawa. Jangan komplain, makan aja. Kalau kita kat masjid, jadi kalau kita banyak songai sangat, bawa barang makan sendiri. Faham tu? Teh tak keruh dah, itu dah tak keruh, kau besok bawa susu. Jangan banyak songai. Sirap cair, besok bawa sirap. Nak buat air bandung, kau bawa susu. Betul, betul. Ini semua komplain, surau lah, masjid lah, apa lah. Kan, seposen letak dalam tabung pun tak nak, mentedara hari-hari. Asal bukan sini lah tuan-tuan, tempat lain. Tapi lebih kurang aja lah. Kan, tuan-tuan kan? Nampak tuan-tuan, apa yang kita nak cari daripada ibadat? Tarawih kita, tadarus kita, qiyamul lail, pukul berapa nak bangun? Kadang kat masjid dia buat qiyamul lail hujung lah. Hujung 10 yang akhir baru orang buat tarawih. Apa buat, bukan tarawih, buat qiyamul lail. Jadi malam kita bangun, buat sendiri tuan-tuan. Jadi ini persediaan. Ada seminggu lagi tuan-tuan, kita sempat tengok apa dia, apa perkara-perkara yang membatalkan puasa, apa yang tidak membatalkan puasa. Kan? Tu kena tengok apa perkara-perkara sunat lain dalam bulan puasa. Apa lagi perkara sunat? Yang paling penting, buka awal, sahur lewat. Buka, masuk aja waktu maghrib, buka terus, jangan lewat-lewat. Itu barakah kata Nabi, kebaikan umat aku. Sahur, elok dilewatkan. Selalu orang tanya, kalau ada waktu imsak tu boleh makan tak Ustaz? Waktu imsak boleh. Subuh pukul 6, katakanlah subuh pukul 6, kita nak minum 5.50, baru masuk waktu imsak, silakan. Jangan sampai kita makan azan, haram. Ada 5 minit lagi, tak apa, kita yakin waktu belum masuk, makan dan minum lah. Jangan tinggal sahur walau bijur'atil ma', kata Nabi. Jangan tinggal sahur walaupun seteguk air. Inna fis sahuri barakah, kata Nabi, pada sahur itu ada keberkatan. Betul tuan-tuan. Kita kalau tak puasa kan, pukul 8, pukul 9 tak sarapan, ya Allah tuan-tuan, berguling. Kena pukul 10 tak minum tuan-tuan, angin pun naik. Betul? Tapi kalau puasa, kita hanya minum air tadi sahur, kita niat, boleh pula tahan. Itu namanya keberkatan tuan-tuan. Keberkatan. Saya masa belajar dulu, saya punya tingkat tu ada budak-budak Cina. Budak Cina pelik tu. Macam mana kau boleh tahan puasa? Satu hari dia orang pun 2-3 orang cuba puasa. Dia kata setakat pukul 9 aja. Aku pelik lah kau budak-budak Melayu, kau boleh tahan sampai petang macam mana? Dia cuba puasa tuan-tuan, setakat pukul 9 aja. Itu pun tak boleh tahan lah, dia kata. Dia pelik. Tengok kita boleh puasa sampai petang. Kita boleh puasa tuan-tuan. Sahabat perang pada bulan puasa. Sahabat berperang pada bulan puasa. Macam tuan-tuan, kita nak perang dengan apa tuan-tuan? Dengan biji mata pun tak lalu. Ya Allah, dah lah lapar kena pula tengah hari tuan-tuan. Ya Allah, nak angkat biji mata pun tak lalu. Baca Quran baru 2 baris, Quran ke mana, orang ke mana. Assalamualaikum. Nampak? Belum angkat senjata tuan-tuan, belum nak angkat senjata, memang tidaklah jawab. Okey. Apa lagi kebaikan tuan-tuan? Sahur jangan tinggal, buka cepat. Macam mana Nabi buka? Kena tahu.
Nabi hanya berbuka dengan beberapa biji kurma dan air sejuk. Lepas tu Nabi solat. Nabi buka beberapa biji tamar dan juga air sejuk. Kita beberapa pinggan nasi dan 2 batang rokok. Lepas tu tersandar. Cantik Ustaz. Tersandar tuan-tuan. 8 suku baru maghrib. Habis sembahyang maghrib terus azan isyak. Tengok Ustaz cantik. Amsal sekali wudu aja Ustaz sampai isyak. Tengkorak kamu dia kata. Dan ini satu pacing kita. Kenapa kita buka sampai kita melewatkan solat maghrib? Sedangkan buka tu kata Nabi buka beberapa biji tamar dan air sejuk. Lepas tu Nabi solat. Okay? Lepas tu nak makan. Sebab apa kita tarawih mengantuk? Ini doktor begitu. Sebab kita makan benda berat banyak sangat. Bila kita makan tuan-tuan, makan nasi 2 pinggan, betul kan? Kebetulan pula masak baiknya kari kepala ikan. Kari kepala ikan tuan-tuan. Kan? Baik punya sambal lagi tuan-tuan. 2 pinggan. Perut kita ni tak ada tenaga kita dah tak ada. Kemudian kita masuk benda berat. Nak memproses makanan yang berat tadi, tenaga mana? Saki baki daripada tenaga puasa tadi, yang dah tak berapa tinggal tu, baru nak proses nasi. Kita dah lah letih, perut kita proses lagi, itu bertambah letih. Sebab itu kita tarawih tuan-tuan tersengguk-sengguk tuan-tuan. Imam pula baca panjang, bukan dia seronok, dia maki pula, haram pula Pak Imam ni baca pula panjang malam ni. Aku dah lah tersengguk-sengguk, habis dah aku baca, tak tahu apa nak baca lagi. Imam tak habis lagi baca kan, dia pun baca kain plekat orang depan ni. Gajah duduk, gajah guling, gajah baring, gajah terbang. Macam-macam gajah lah Ustaz. La ilaha illallah. Dah habis tak tahu apa nak baca tuan-tuan, dia baca kain plekat orang. Macam-macam gajah ada. Bagus tuan-tuan. Sebab apa kita letih? Sebab tu kita makan banyak. Sebab tu makan makanan yang ringkas. Nanti nak makan lepas tarawih, baru boleh makan sedap. Itu cara dia tuan-tuan. Kita kena tahu. Sebab tu Nabi makan tamar je. Dia cepat dihadam dan cepat jadi tenaga. Dia makan buah. Kita bukan makan buah tuan-tuan, segala macam mi kari, laksa. Tak usah cakap lah tuan-tuan. Kalau pasal Ramadan tu macam-macam nak dibeli, akhirnya tak termakan. Betul tuan-tuan ya? Akhirnya dibazirkan. Mewah bang kita ni. Betul? Kucing makan ikan merah tuan-tuan. Gila. Kucing dia makan ikan merah tuan-tuan. Hari ni ikan merah, besok jenah. Sebab tu tuan dia tak makan. Nampak? Kucing makan ikan merah tuan-tuan. Kan? Nampak tuan-tuan? Jadi Ramadan ini, dan satu lagi Ramadan tuan-tuan ya, kita nak minta rahmat Allah, minta keampunan Allah. Dosa kita banyak tuan-tuan. Sekejap lagi kita berhenti. Dosa kita banyak. Percayalah tuan-tuan, dosa kita banyak kepada Allah, tak terhitung. Jadi Ramadan inilah bulan terbaik Allah Ta'ala nak bagi ampun kalau kita minta. Kalau kita minta, kalau tak minta, tak ada lah. Kalau kita nak taubat. Tapi kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, jangan jadi hamba Ramadan, jadilah hamba Tuhan. Sebab apa? Banyak orang berubah dengan sebab Ramadan. Bila Ramadan dia berubah, lepas Ramadan balik asal. Apa makna? Tak guna. Betul? Nonton tengok kan, lepas Ramadan Qurannya ke mana, Tarawih memang tak ada lah, tahajudnya ke mana, Qiyamul Lail ke mana, habis ke mana. Betul? Bila sampai hari raya je tuan-tuan, kita tengok orang kita berubah tuan-tuan ya? La ilaha illallah. Kalau boleh dia nak raya tahun ni daripada Johor sampai Perlis. Kalau boleh, sebab 2 tahun dah tak raya Ustaz. Tahun ni memang nak raya sakan. Baju 7 helai. Siap baju raya 7 helai. Gila tuan-tuan. Nampak tak? Punya semangat nak sambut raya Ramadan ni tuan-tuan. Sebab tu orang kita bila habis puasa perangai balik asal.
Perangai balik asal. Qurannya ke mana, tahajudnya ke mana, wirid ke mana, amal ke mana. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia beramal bukan kerana Allah, dia beramal kerana datangnya Ramadan. Jadi bila Ramadan sampai pada kita, alhamdulillah, kita minta doa tuan-tuan ya. Akhirnya apa tuan-tuan? Kita berdoa minta kita sampai pada Ramadan, Allah Ta'ala bagi kita sihat. Nah, kalau sakit tak boleh nak agak ibadat tuan-tuan kan. Dan jadi buatlah sesuatu yang bermanfaat pada bulan Ramadan dan tinggalkanlah perkara yang tak berfaedah. Tolonglah tuan-tuan ya. Saya tengok dah ya, sampai umur saya sekarang ni, asal bila tiba bulan puasa, orang kita kalau bab kerja tak berfaedah cukup banyak. Meriam, mercun, nasib baiklah sini tak ada meriam tuan-tuan. Kalau kat kampung lah confirm lah, meriam, mercun, segala macam yang tak ada kena-mengena dengan ibadat Ramadan. Lagi kalau nak dekat dengan raya, sekampung dia pasang pelita tuan-tuan. La ilaha illallah. Buat pertandingan pula, tak menghabis masa tuan-tuan. Masa itulah kita nak ibadat, tentulah nak buat tu, tentulah nak buat ni. Nampak? Orang kita ni bila sampai bulan puasa, macam-macam benda yang tak ada kena-mengena dengan ibadat dia, Pak. Akhirnya terbuang masa. Dan tentulah nak shopping, tentulah nak cari itu, tentulah nak buat ni. Itu tak masuk lagi. Orang kita kalau buat kuih memang lama tuan-tuan. Betul? Dodol 8 jam. Bakar lemang 4 jam. Tuan-tuan yang tu semua mengambil masa yang lama. Jadi cuba kita fikirkan, macam mana Ramadan ini kita nak susun waktu, kita nak beribadat, di samping kita melaksanakan tugas. Jangan sampai Ramadan ini nanti datang kita tak dapat apa-apa. Keampunan tak dapat, rahmat tak dapat, keberkatan tak dapat. Sekian, barangkali itu saja yang saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan dalam tazkirah ringkas, yang tak berapa ringkas lah tuan-tuan ya. Sebenarnya peringatan untuk diri saya dan diri tuan-tuan, supaya Ramadan kali ini, dan ingat tuan-tuan, ada satu lagi, barangkali ini Ramadan yang terakhir. Barangkali ini Ramadan yang terakhir. Jadi bersungguh-sungguhlah kita, bergembiralah dengan datangnya Ramadan, dan isilah Ramadan dengan yang sepatutnya. Sebab kita tak tahu tahun depan dapat ataupun tidak. Yang tahun ni pun kita belum tahu, ada masa seminggu lagi. Harapan kita sihat, kita dapat beribadat dengan baik, dan kita mendapat keberkatan, kerahmatan dan keampunan Allah dalam bulan Ramadan. Tapi kena carilah tuan-tuan ya. Kalau tak minta ampun tak dapat. Kalau kita tak cari rahmat tak sampai. Kalau kita tak buat pahala, kita confirm tak ada pahala. Jadi itu sekian, ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.